Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung belajar tema 3, kebersihan dan kesihatan. Masih lagi unit 9, aktifkan diri. Kemahiran yang kita akan belajar ialah aspek tata bahasa, iaitu kata arah. Okey murid-murid, murid-murid boleh rujuk buku teks jilid 1 pada muka surat 59 dan juga buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 69 dan 70. Standard pembelajaran hari ini 5.1.4 memahami mengenal pasti dan menggunakan kata arah mengikut konteks. Objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan menggunakan 6 kata arah dengan betul. Okey murid-murid, pertama sekali cikgu akan terangkan dulu apa itu kata arah. Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama seperti di, ke dan dari. Okey, kata sendi nama kita dah belajar sebelum ni. Contohnya kata sendi di, ke, dari, daripada, kepada, pada, untuk dan sebagainya. Okey. Dalam kata arah ini, selalunya kita gunakan kata sendi di depan. Okey, kata sendi nama kita akan letak di depan. Okey. Mesti ditulis terpisah daripada kata arah. Okey, macam mana tu? Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, kata arah atas. Okey. Atas, di atas meja. Okey. Di ialah kata sendi nama. Kata sendi nama. Atas ialah kata arah. Okey, sekarang kita tengok apa yang dimasukkan mesti ditulis terpisah daripada kata arah. Terpisah tu maksudnya kata sendi nama kita tulis di depan di, kita jarakkan baru kita tulis atas. Okey, jadi terpisah tu maksud dia sinilah jarak. Dia tak boleh tulis sambung. Macam ni. Di atas. Kalau sambung macam ni salah. Okey. Yang ni yang betul. Okey, yang kedua, kata arah bawah. Ke bahagian bawah. Kita guna kata sendi nama ke dan bawah. Okey, bahagian bawah. Bawah ialah kata arah. Okey, contoh seterusnya, kata arah tepi. Kita guna kata sendi nama di tepi. Okey, kata sendi nama di tepi ialah kata arah. Seterusnya, hadapan. Kata arah hadapan. Contoh, di hadapan. Kata sendi nama di, kata arah hadapan.
Seterusnya, kata arah dalam. Kita guna dari dalam. Okey, dari ialah kata sendi nama. Dalam ialah kata arah. Seterusnya, contoh belakang. Kata arah belakang. Di belakang. Kata sendi nama di. Kata arah belakang. Seterusnya, luar. Di luar. Kata sendi nama di. Kata arah luar. Seterusnya, yang akhir, kata arah sebelah. Di sebelah. Kata sendi di. Kata arah sebelah. Okey? Jelas murid-murid? Okey murid-murid. Sekarang murid-murid boleh buka buku teks jilid 1 muka surat 59. Kita akan baca teks, kita akan cuba fahamkan dan kita akan kenal pasti kata arah. Okey murid-murid ikut cikgu baca ya. Menjaga kebersihan almari baju. Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian hinggalah ke bahagian. Dia juga mengelap bahagian. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Okey murid-murid. Sekarang kita akan cuba fahamkan apa yang telah kita baca tadi. Okey, dalam teks yang kita baca tadi, dia menceritakan tentang Yahya. Okey, Yahya menjaga kebersihan almari baju. Pertama sekali, Yahya buat apa? Dia tunjuk dalam gambar. Dalam gambar dan dia juga terangkan dalam teks. Okey, dalam gambar yang pertama, di hadapan almari. Okey, Yahya dalam teks Yahya berdiri di hadapan almari. Dia dah letakkan tulisan yang berwarna merah di hadapan almari. Yang ni Yahya. Yang ni almari. Okey. Jadi, Yahya berdiri di hadapan almari. Okey, kata arah hadapan. Yang kedua, di sebelah pintu. Gambar yang kedua, di sebelah pintu. Almari itu di sebelah pintu. Dalam teks, tulisan berwarna merah yang kedua, almari itu di sebelah pintu.
Okey, yang ni ialah almari. Yang ni ialah pintu. Jadi, almari berada di sebelah pintu. Okey, almari itu di sebelah pintu. Okey. Gambar yang ketiga, dari dalam almari. Okey, kalau kita tengok gambar, ada gambar almari, dalam tu ada baju. Lepas tu Yahya sedang memegang baju-baju dia. Okey, kita baca teks. Dari dalam almari. Kemudian dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almari. Tulisan yang berwarna merah yang keempat, dari dalam almari. Okey, jadi kat sini pakaian. Okey. Yahya mengeluarkan pakaian. Yang ni pakaian. Okey, ni almari. Jadi Yahya mengeluarkan semua pakaian dari dalam almari. Dikeluarkan dari dalam. Okey, ni. Okey. Okey, seterusnya gambar seterusnya kat bawah ni di atas katil. Kita tengok dalam teks, dia menyusun pakaian itu di atas katil. Atas katil. Okey, yang ni pakaian. Yang ni katil. Jadi tadi Yahya ambil pakaian, keluarkan dari dalam almari, kemudian letak di atas katil, susun. Kemudian Yahya susun pakaian di atas katil. Okey, ni pakaian. Dia susun di atas katil. Okey, seterusnya bahagian bawah. Okey, dalam gambar ni kita tengok apa Yahya buat. Yahya sedang mengelap. Okey, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian kat sini ada tempat kosong. Okey, tempat yang cikgu tunjuk anak panah ni tak ada jawapan. Jadi kita kena isikan jawapan kat situ. Okey, dua tempat kosong. Dia mengelap dari bahagian mana? Selalunya kita akan lap dari mana? Mestilah dari bawah. Dari atas dulu. Dia mengelap dari bahagian atas. Ini atas. Tengok dalam gambar ya. Atas, yang ni bawah. Jadi Yahya mengelap dari bahagian atas dulu. Okey, sini jawapan dia atas. Yang ni jawapan dia. Yang kedua, bawah. Okey, dia mengelap dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Okey, atas, bawah. Okey, gambar yang terakhir, bahagian luar. Okey, bahagian luar. Dalam teks, dia juga mengelap bahagian air sekali ialah bahagian luar. Tulis saja bahagian luar. Bahagian luar almari lah. Bahagian luar almari kita tambah sikit. Almari. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, tadi yang tak ada dalam gambar ialah belakang. Okey, cikgu tambah sikit ya, belakang. Okey, belakang tu maksudnya almari, yang ni bahagian depan. Okey, ni depan. Okey, belakangnya belakang almari. Bila kita pusing dia kat belakang tu. Belakang di bahagian belakang lah. Okey, tepi. Lagi satu tepi. Tepi ni di bahagian tepi lah. Tengok gambar yang pertama ni, tepi kat sini, tepi. Okey. Ni gambar yang pertama, tepi sini. Okey. Okey murid-murid, sekarang buka buku aktiviti jilid 1,
muka surat 69. Kita akan membuat tugasan sama-sama. Boleh? Okey, ikut cikgu baca. Isi tempat kosong dengan kata arah yang betul. Beriadah untuk kecergasan. Di segi antara rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Okey, kita tengok yang pertama. Dia bagi di tempat kosong segi antara rumah Rizan dengan rumah Arif. Terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Okey, sekarang kita nak pilih kata arah yang betul. Okey, di rumah Rizan dengan rumah Arif. Okey, cikgu lukis sikitlah kat sini. Okey, ni rumah Rizan. Okey, Rizan. Okey, yang ni rumah Arif. Okey. Terdapat sebuah taman permainan. Okey, taman permainan. Okey, ni taman permainan. Taman permainan. Okey, tak nampak cikgu tulis kecil je. Okey, jadi kita nak pilih di segi rumah Rizan dengan rumah Arif atau di antara. Okey, kat sini kamu semua kena fahamkan kalau dia terletak di tengah-tengah macam ni, macam taman permainan ni, yang ni kita sebut dia di antara. Okey, boleh ingat ni ya, di antara. Okey, rumah Rizan dekat sini, rumah Arif dekat sini. Tengah-tengah dia taman permainan. Jadi taman permainan ni di antara. Okey, jawapan dia ialah antara. Di antara. Okey, mereka suka beriadah di situ. Okey, kita sambung lagi perenggan yang kedua. Di tempat kosong, tengah atau belakang. Okey, di tempat kosong, tengah atau belakang padang terdapat pelbagai alat permainan. Padang terdapat pelbagai alat permainan. Di tengah padang atau di belakang padang. Padang ada belakang ke? Apa yang ada kat belakang? Selalunya yang ada belakang ni benda yang dia berdiri. Dia ada bentuk. Bentuk dia mungkin tinggi. Kan macam kita baca dalam teks tadi, almari. Almari dia ada belakang. Kalau padang, padang ni dia rata ke atas tanah. Dia ada belakang tak? Dia tak ada belakang. Jadi jawapan dia mestilah tengah. Okey? Tengah. Di tengah padang terdapat pelbagai alat permainan. Di tengah padang. Rizan suka bergayut pada palang besi dari kiri ke kiri atau ke kanan. Palang. Dari kiri ke kanan. Takkan dari kiri ke kiri. Macam mana dari kiri ke kiri? Tak boleh. Dari kiri mestilah ke kanan. Okey. Ke kanan palang. Okey, kanan. Okey, sambung lagi. Arif pula suka bermain di tempat kosong, bawah atau atas papan gelongso. Papan gelongso. Arif pula suka bermain di bawah papan gelongso atau di atas papan gelongso. Kamu semua pernah main tak papan gelongso?
Papan gelongsor kita boleh main di bawah ke? Mesti letak papan gelongsor dia dari atas. Dia di atas. Okey? Di atas papan gelongsor. Di atas. Di atas papan gelongsor. Okey, sambung lagi. Kadang-kadang mereka bermain di track. Bermain di track. Sambung. Track itu terletak di tempat kosong, tepi atau sisi taman. Track itu terletak di tepi taman ataupun di sisi taman. Yang mana satu? Okey. Tepi ke sisi? Selalunya tepi. Okey, jawapan dia tepi lah. Tepi ni macam di sebelah. Okey, tepi. Okey, sambung lagi. Mereka akan berlumba lari dari tempat kosong. Okey, mereka akan berlumba lari dari tempat kosong, sudut atau hujung trek ke hujung trek yang lain. Okey, mereka akan berlumba lari dari sudut trek ke hujung trek yang lain atau dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Trek ada sudut tak? Kita selalu sebut kalau trek ni dari hujung lah. Berlumba lari dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Dia tak ada sudut. Okey? Hujung. Okey, kita sambung lagi. Mereka juga bermain kejar-kejar tempat kosong, penjuru atau keliling taman. Mereka juga bermain kejar-kejar di penjuru taman atau di keliling taman. Kalau main kejar-kejar, kejar-kejar di penjuru ke? Atau kejar-kejar di keliling taman? Mestilah kejar-kejar di keliling taman. Keliling tu maknanya macam satu padang. Berlari satu padang. Okey, keliling. Keliling. Penjuru tu hujung-hujung saja. Takkan nak lari hujung padang kan? Jadi mestilah lari keliling taman. Okey, bukan penjuru taman, keliling taman. Okey, aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di tempat kosong, luar atau dalam rumah. Aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di dalam rumah atau luar rumah. Yang tadi main kejar-kejar semua tu kan, lari-lari tu dalam rumah ke luar rumah? Di luar rumah. Okey. Luar rumah. Okey murid-murid. Sekarang cikgu nak murid-murid buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 70. Kita akan bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Okey, kat sini kita tengok gambar nombor 1. Kata arah yang diberikan ialah kiri. Macam mana kita nak buat ayat menggunakan kata arah kiri? Okey, cikgu akan bagi contoh-contoh macam mana kita nak bina ayat menggunakan kata arah yang telah diberikan. Okey, yang pertama. Gambar yang pertama. Farish. Cikgu letak nama dulu ya. Farish. Farish. Okey. Farish buat apa ni? Mereka ni sedang main bola. Jadi cikgu letak nama Farish menyepak bola.
Okey, menyepak bola ke kaki kiri kawannya. Okey, menyepak bola ke kaki kiri kawannya. Okey, kiri. Okey, dah habis. Dah siap. Sekarang, tengok gambar yang kedua. Kata arah bawah. Okey. Kita letak nama juga. Okey, nama apa kita nak letak? Lelaki kan? Cikgu nak letak nama Izul. Okey. Izul. Izul tengah buat apa? Izul membongkokkan badannya. Okey, badannya ke bawah. Okey, cikgu bulatkan sikitlah ya. Tadi kiri. Okey ni, kiri. Sekarang bawah. Okey, seterusnya kata arah belakang. Okey, sama juga kita letak nama belakang. Okey, belakang kita letak nama. Cikgu nak letak nama Syawal. Okey, Syawal. Syawal. Syawal buat apa? Okey, kat sini, dekat gambar ni dia dekat baju ada nama Ali. Tapi tak apalah, yang ni lah Syawal. Cikgu letak nama Syawal kat sini ya. Syawal mengejar. Mengejar. Mengejar kawannya dari belakang. Okey, Syawal dari belakang ni. Dikejar kawan-kawan dia. Okey, gambar yang keempat. Kata arah yang diberikan ialah sebelah. Kat sini ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, cikgu nak letak nama Puan. Yang ni Puan Mariam. Okey, Puan Mariam. Okey, kat sebelah dia ni anak dia lah. Anak Puan Mariam. Okey, Puan Mariam dengan anak dia buat apa? Okey, cikgu nak bagi dia berjogging. Okey, berjogging di sebelah anaknya. Okey, kita guna kata arah sebelah. Okey, tadi kata arah belakang. Okey, akhir sekali kata arah luar. Okey, luar kita letak nama juga. Cikgu nak letak nama dia nama Farah. Okey, Farah buat apa? Farah dan kawan-kawannya sedang buat apa? Okey, tulis dulu. Farah dan kawan-kawannya bermain. Bermain apa tu? Bermain lompat tali di
luar bilik darjah. Okey, luar ya. Kata arah luar. Okey, dah siap. Jadi, pelajaran hari ini pun dah habis. Okey, cikgu harap murid-murid dapat buat muka surat 69 tadi dan muka surat 70. Okey, itu tugasan pada hari ini. Akhir sekali, cikgu harap semua murid-murid faham apa yang kita belajar hari ini dan dapat menggunakan kata arah dengan betul. Okey, selamat membuat tugasan. Sebarang masalah, murid-murid boleh terus berhubung dengan cikgu ya. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.